hadis-hadis tentang akhir zaman ni dihimpunkan oleh ramai para ulama, antaranya Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Al-Athir. Dalam Sahih Muslim pun banyak tentang hadis tentang akhir zaman. Ada seorang ulama yang menghimpunkan buku-buku tentang hampir kesemuanya, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Kenapa belajar tanda-tanda kecil dan besar? Adakah selepas belajar tentang hadis akhir zaman, tentang tanda-tanda kiamat, kemudian tinggal pekerjaan, terus bermusafir ke Syria, menetap di sana? Sebab Nabi sebut perang akhir zaman akan berlaku di Syria. Nabi tak sebut Syria, Nabi sebut satu nama tempat. Jelas perangan itu belum berlaku. Ada orang dia kaji, akhirnya buat surat berhenti kerja, bawa keluarga menetap di sana. Ni waktu saya belajar dulu ada, tak sampailah 30-40 orang, adalah berapa belas orang. Kami tak balik dah, ustaz, duduk sini. Kenapa tak balik? Persiapan akhir zaman. Tindakan itu salah. Nabi tak sebut apabila berlaku peperangan, apabila mendengar tentang hadis Al-Malhamatul Kubra, hadis perang akhir zaman Armageddon itu, Nabi tak sebut bila dengar hadis tu pergilah kamu ke Syam, Syria. Sebab dalam satu hadis Nabi sebut, kalau kamu tahu esok kiamat dan di tangan kamu ada benih, maka tanam dulu benih itu. Teruskan kehidupan seperti biasa. Teruskan istiqamah, ketaatan kepada Allah SWT seperti biasa. Orang Islam, apapun yang berlaku, dia dengan tanggungjawab dia dan juga amanah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti dia tunaikan. Sebagai hamba, lunaskan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat, kemudian ada keluarga, kan? Kecualilah bila sampai pada masanya. Ini kita belajar tentang hadiah-hadiah akhir zaman ni untuk kita amalkan. Hidup seperti orang Islam biasa, buat tanggungjawab kepada Allah, kepada keluarga, jiran, rakan-rakan, ibu ayah semuanya. Kecualilah datang hukum hakam yang berkaitan dengan hadis akhir zaman untuk kita amalkan, untuk kita jalankan, maka waktu tu kita laksanakan hukum hakam tersebut. Contoh apa? Contoh macam ni, mudah faham. Contoh antara tanda kecil kiamat yang belum berlaku, keluarnya Imam Mahdi. Ratusan sahabat mendengar hadis ini, puluhan sahabat meriwayatkan cerita tentang keluarnya Imam Mahdi, sehingga menjadikan zuhurul Mahdi, keluarnya Imam Mahdi, di antara hadis yang mutawatir ma'nawi, lebih tinggi daripada hadis sahih, atas lagi, maksudnya sangat kuat, sebab bilangan sahabat yang meriwayatkan tu berpuluh-puluh orang cerita ni. Maka Nabi sebut apabila keluarnya Imam Mahdi, beliau akan dibai'ah di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, bainar rukni wal maqam. Dia akan dibai'ah oleh para ulama yang pertamanya, ulama-ulama yang datang. Tuan, ingat ulama, tuan, jangan tinggal para ulama. Jangan tinggal para ulama yang rabbani, yang saleh, yang alim, yang saleh, yang muslih. Mereka inilah sampai dalam syurga akan disoal oleh penghuni syurga tentang itu dan ini. Ulama, tuan, sampai dalam syurga, di barzakh, di mahsyar, dalam syurga. Ketiga-tiga ni ada dalil, ada hadisnya. Bagaimana orang ramai bersoalkan para ulama, masih bertanyakan alim ulama di tiga tempat ini.
Maka bila Imam Mahdi keluar, ratusan yang pertama membai'ah Imam Mahdi. Bai'ah ni maksudnya kami melantik, macam itulah kan, kami melantik Imam Mahdi, kami bersetuju bahawa kamu wahai Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi adalah pemimpin kami. Itulah bai'ah, taat setia. Kita memberikan perlantikan kita, persetujuan kita untuk melantik beliau, dan taat setia kita, keseluruhan ketaatan kita kepada beliau. Itu bai'ah. Mesti berlaku di Masjidil Haram, di antara maqam dan juga di depan tu lah maqam tu, maqam Ibrahim tu, di situ mesti berlaku di situ. Dia tak boleh berlaku di Masjid Salihin, tak sah. Boleh jentik telinga orang tu hak mengaku tu kan. Lepas tu imam pula mengaku kan, bungkus dengan jubah tu. Subhanallah. Dia ada kriteria dia yang tak boleh diubah, yang telah digaris rapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang terawal yang membai'ah beliau adalah para ulama kan. Para ulama, siapa lagi ulama yang bai'ah dia dulu. Maka Nabi pun sebut, apabila kalian mendengar bahawa beliau sedang dibai'ah, telah dibai'ah, maka pergilah walau habwan ala salji, walaupun kalian terpaksa merangkak di atas salji. Waktu tu kena pergi, waktu tu kena pergi. Tapi kena belajar juga fiqh jihad, hukum hakam fiqh yang berkaitan dengan tuntutan jihad, kena pergi kan. Orang yang ibu dia sakit dan dalam keluarga dia hanya dia seorang saja yang ada untuk menjaga ibu dia, adakah dia kena pergi dan tinggalkan ibu dia? Dia ada hukum hakam dia kan. 4 beradik laki-laki yang ada dalam keluarga, apakah keempat-empat kesemuanya wajib? Banyak hukum hakam yang berkaitan, kena belajar, mesti belajar. Dengan sebab itu yang akan menyertai peperangan itu hanya 2 kumpulan, 2 syarat sahaja. Yang pertama, mereka yang ada iman. Yang kedua, mereka yang ada ilmu. Mesti ada ilmu, mesti ada ilmu. Itu kenapa kita mempelajari hadis-hadis akhir zaman, tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Nombor 2, kata para ulama, di dalam tanda kiamat kecil dan besar hadis akhir zaman ini ada banyak perkara yang berkaitan dengan akidah dan i'tiqad kita. I'tiqad dan akidah kita. Yang berkaitan dengan akidah dan i'tiqad kita. Dan yang ketiganya, meningkatkan iman kita. Ini saya sebut ini dulu supaya orang yang belajar ni dia tak buat benda yang salah, dia tak buat keputusan yang salah. Macam yang saya sebut tadi, berhenti kerja, pergi musafir, tinggal anak-anak, pergi duduk sana dah. Kebetulan di Syria ada perang, dia pun masuk perang sekali. Subhanallah. Supaya kita tidak membuat keputusan yang salah, meningkatkan iman kita. Mana-mana hadis pun meningkatkan iman kita. Antara hadis yang sangat membuatkan kita tingkat iman, percaya dengan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah bila kita tengok Nabi sebut tentang benda-benda yang akan berlaku di akhir zaman. Nabi sebut bahawasanya, ketahuilah apabila kalian melihat, apabila kalian melihat tanda-tanda kiamat ini yang aku sebut, ketahuilah kiamat sudah hampir. Bulan terbelah 2. Insyiqaqul qamar. Bila berlaku? 1400 tahun yang lalu dah berlaku, lama dah. Kemudian Nabi sebut, setelah selesai semua tanda kiamat ini, kalian akan melihat tanda besar yang pertama akan muncul. Sebelum keluar tanda besar yang pertama itu, kalian akan melihat beberapa tanda lain, antaranya surutnya
apa nama ni, Buhairah Tabariyah, sungai Tabariyah, tasik Tabariyah yang berada di antara negara haram Israel, dan Syria dan Palestin. Ada satu tasik yang luas, kan? Apabila tasik itu mula surut, ketahuilah Dajjal semakin hampir. Tuan-tuan tengoklah dalam YouTube hari ni, tak payah tengok ceramah, tulis tentang tasik Tabariyah, dokumentari yang kerajaan haram Israel sendiri buat, bagaimana sukatan air di tasik itu makin menurun sejak berapa puluh tahun yang lalu sampai hari ini. Sebahagian jeti yang dibuat di tasik itu luas tuan-tuan, berpuluh-puluh kilometer, dan dia sangat dalam. Tak silap saya 60 meter kedalaman dia. Tak silap saya tak ulang kaji pun ni maklumat lama, saya tak ulang kaji tuan-tuan. Keluasan dia berpuluh kilometer tasik tersebut. Nak tahu dekat muncul Dajjal, dua hadis. Yang pertama, 3 tanda, kemudian hadis yang kedua. 3 tanda yang pertama, surutnya tasik itu. Tuan-tuan tengok tasik itu, kan? Sebahagian jeti yang dibuat hari ni tak boleh guna dah, sebab dulu jeti itu duduk di atas, duduk di bawah sukatan dia. Dan Kementerian Israel menyuarakan kebimbangan mereka dengan surutnya kadar air di tasik tersebut. Kemudian dalam hadis yang tu juga, hadis yang sama juga, nak tahu dekatnya Dajjal, kemunculan Dajjal ini, yang kedua Nabi sebut tentang apa? Nakhlu Baisan. Ini baru datang sikit. Kan? Nakhlu Baisan. Nakhlu Baisan ini ialah ladang kurma. Ladang buah kurma. Waktu sahabat Nabi, waktu 30 orang yang sesat masuk dalam pulau, 30 orang zaman Rasulullah masih hidup, 30 orang bukan Islam, agama Kristian, kesemuanya Kristian, sesat selama sebulan di lautan, kemudian terdampar di sebuah pulau. Akhirnya berjumpa Dajjal di pulau itu. Hadis itu riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Jumpa Dajjal. Dajjal tanya 3 soalan. Yang pertama, tasik Tabariyah, Dajjal tanya sudah kering ataupun belum. Dia sebut banyak. Dajjal kata ketika air itu mengalami kekeringan, maka ketahuilah aku hampir keluar. Bukan mulut saya, ini cerita ni bukan dari mulut saya. Ketahuilah ketika kalian melihat air itu mengalami kemerosotan, penurunan, kekeringan, ketahuilah hampir sampai masa aku keluar, kata Dajjal. Itu perbualan dalam Sahih Muslim di antara Dajjal dengan 30 orang tadi. Akhirnya 30 orang tu, sahabat tadi dia masuk Islam, seorang tu. Soalan kedua Dajjal sebut, Dajjal tanya Nakhlu Baisan itu. Dajjal tanya ladang Baisan masih berbuah? Yang 30 orang tu jawab, ya masih berbuah, kurmanya masih banyak, ladang itu masih mengeluarkan kurmanya yang banyak. Hari ini tuan-tuan, ladang Baisan ini 2019 sebatang kurma pun tak ada dah. Dajjal sebut ketika itu, ketika kalian mendapati dia tidak lagi berbuah, maka dekatlah zaman aku keluar. Yang ketiga yang disoal oleh Dajjal ialah apa? Siapa ingat bahasa Arab tu? Ainu Zughar. Abang ni hafal kan? Ainu Zughar. Ain Zughar ini disebutkan oleh para ulama hari ini. Antaranya bekas mufti besar Mesir, orang yang sangat alim, Dr. Ali Jum'ah,
Profesor Dr. Ali Jumaah, antaranya Dr. Muhammad Al-Arifi, Dr. Umar Abdul Kafi. Ini ulama-ulama yang banyak bercakap tentang hadis akhir zaman. Ain Zughar itu merujuk kepada laut mati. Ini antara pendapat mereka. Yang paling banyak mereka sebut itu. Kata Dajjal, apabila kalian melihat Ain Zughar itu semakin surut, ketahuilah masa untuk aku dibebaskan semakin hampir. Ketika rombongan para ulama dari Mesir pergi ke Ain Zughar, ini saya dengar sendiri daripada mulut Dr. Ali Jumaah. Ketika mereka pergi ke Mesir, sampai di Ain Zughar, laut mati, mereka pun berdiri di jalan, lalu berjumpa dengan orang kampung. Lalu Dr. Ali Jumaah pun tanya, dulu Ain Zughar ni kawasannya dari mana ke mana? Maka orang kampung situ beritahu, dulu Ain Zughar ni daripada tempat tuan berdiri ni, yang sudah jadi jalan raya. Ain Zughar ini dulu daripada tempat tuan berdiri ni sampai hujung sana, yang sudah pun kosong. Tapi masih lagi berbakilah kawasan yang ada air tu, masih berbaki, tapi makin lama makin surut. Dan yang dirahmati Allah sekalian,